Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak bercerita tentang cawangan khas ataupun special branch. Satu agensi kerajaan yang diguna untuk kegiatan politik, iaitu untuk menentukan kerajaan tidak ditumbangkan oleh pembangkang dan menentukan yang mereka yang menyokong pembangkang akan ditangkap dan akan disenyapkan. Berbagai-bagai cara lah. Pada bulan April tahun 2001, 10 orang aktivis reformasi ditangkap oleh cawangan khas ataupun special branch. 10 orang tu adalah saya, Sa'ri Sungep, Hishamuddin Rais, Tian Chua, Gobala Krishnan, Lokman Adam, Eza Matno, Ustaz Badrul Amin, Pak Den, dan Ghani Harun. Dipanggil semasa tu The Reformasi 10. Kami ditahan selama 60 hari dan matlamat mereka, cawangan khas, ialah untuk turnover. Turnover maknanya memujuk kami ni berpaling tadah. Turnover means berpaling tadah. Ramai telah bercerita tentang pengalaman mereka. Saya pun telah tulis buku, buat video. Sa'ri Sungep, kalau tak salah, dia buat 6 buku tentang pengalaman dia, dan ramai lagi lah. Lokman Adam pun telah bercerita, dan dalam ceramah Lokman Adam, dia bukan saja cerita pengalaman dia, tapi dia cerita bahawa bahawasanya dia yakin memang betul Anwar Ibrahim ni bersalah dan telah lakukan these sexual crimes ataupun salah laku seks yang dia telah dituduh. Lokman actually confirm benda tu. Sebab 60 hari itu, tugas special branch ialah untuk meyakinkan kami orang 10 bahawasanya Anwar tetap bersalah, dan mereka telah tunjukkan bukti dan macam-macam lagi lah tentang kegiatan Anwar Ibrahim atau salah laku Anwar Ibrahim. Dan Lokman pun confirm. Dia yakin memang betul Anwar bersalah. Anyway, yang penting tu, selain dari mereka menunjukkan bukti dalam usaha meyakinkan kami memang Anwar tetap bersalah, cawangan khas atau special branch juga telah mengugut kami. Terutama sekali Gobala Krishnan. Sebab dia dalam ceramah tu, banyak dia berkata polis ni ataupun cawangan khas ni anjing kerajaan. So, bila dia duduk kutuk polis sebagai anjing kerajaan, maknanya bila dia orang dapat Gobala ni, dia orang beri layanan istimewa lah. Dia orang bawa keluar pistol. Letak pistol dekat meja. Dan dia kata, awak ingat awak ni gagah sangat ke? Awak ingat awak ni buat demonstrasi sini sana, kerajaan jatuh ke? Jangan lupa, pistol ni di tangan kita, bukan tangan awak. Itu dia ugut Gobala. Dan semua orang, 10 orang dia beritahu, demonstrasi awak ni tak akan berjaya lah menjatuhkan kerajaan. Siapa jadi kerajaan, siapa jadi Perdana Menteri, bukan awak orang yang menentukan. Kami yang menentukan. SB atau Bukit Aman yang akan menentukan siapa jadi Perdana Menteri. So, kalau kita nak orang tu jadi Perdana Menteri, maka dia akan jadi Perdana Menteri. Dan sekiranya kita tak mau orang tu jadi Perdana Menteri, maka dia tidak akan jadi Perdana Menteri. Dan kalau Perdana Menteri tak betul jalan pun, kita akan gulingkan dia. Silap-silap, jumpa kereta dia di bawah gaung, di dalam gaung, dia kata. Ini ugutan special branch terhadap keeper. That means, maksud dia, dia boleh menentukan yang Perdana Menteri ni bukan saja digulingkan, tapi boleh kena assassination, dibunuh. Kereta jumpa dalam gaung, kata istilah mereka guna lah, ayat mereka guna.
So, special branch dah warning kita, you orang aktivis ni, aktivis reformasi ni, tak ada kuasa nak menentukan kerajaan jatuh ke, Perdana Menteri ditukar ke, atau siapa naik jadi Perdana Menteri, atau Perdana Menteri mana yang akan jatuh, kita yang menentukan. Dan benda ni telah dibuktikanlah apabila Abdullah Badawi, maknanya mereka nak jatuhkan Abdullah Badawi dan nak bagi Najib ambil alih, dan ini atas kehendak Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir Mohamad tahun 2006 bulan Jun dia istiaf perang terhadap Abdullah Badawi, dan bulan April 2009 Abdullah Badawi letak jawatan dan serah kuasa kepada Najib. Dan ini special branch sendiri yang cerita ni. Mereka sendiri kata Abdullah Badawi diugut suruh letak jawatan serah kuasa kepada Najib Tun Razak oleh special branch. Dan masa Mahathir bergaduh dengan UMNO dulu, dengan Najib lah, Hamid Bado, pengarah special branch umum, yang dia di special branch ni, dia taat setia kepada Mahathir, cincanglah badan dia. Kalau tak salah dia kata cincang 12 badan dia pun dia masih akan sokong Mahathir. Ini pengarah special branch. Cincang badan dia pun dia masih sokong, dia masih taat kepada Mahathir. Jadi special branch memang main peranan dalam menentukan siapa naik dan siapa turun. Dan tak heranlah baru ni apabila Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong pilih Anwar untuk menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Soalan dia, kalau ikut special branch lah, kalau ikut cawangan khas, Anwar tak boleh jadi Perdana Menteri kecuali dengan izin Bukit Aman, dengan izin cawangan khas. Ini mereka cakap, mereka bagi tahu kita tahun 2001 lagi dulu. Tak ada orang boleh jadi Perdana Menteri kecuali dengan izin ataupun persetujuan special branch. Dan semasa Pak Lah ugut untuk letak jawatan dan bagi Najib ambil alih sebagai Perdana Menteri pada bulan April tahun 2009, juga special branch yang memain peranan untuk ugut Pak Lah untuk letak jawatan. Ini pasal Mahathir nak Pak Lah serah kuasa ke Najib. Dan usaha ni bermula tahun 2006, dan selepas pilihan raya 2008, Mahathir guna alasan ni untuk tekan Pak Lah letak jawatan. So special branch main banyak peranan lah dalam menentukan siapa jadi Perdana Menteri. Dan mereka pun claim sama. Orang yang terlibat dengan polis ni, mereka tahulah kuasa special branch ni menentukan siapa jadi Perdana Menteri. Soalan dia yang mungkin akan dijawab dalam satu masa akan datang ialah sejauh mana special branch menasihat Agong ataupun memain peranan untuk suruh Agong melantik Anwar menjadi Perdana Menteri. Dan sebab apa special branch pilih Anwar dan bukan orang lain? Adakah sesuatu yang berlaku di belakang tabir di mana special branch memain satu peranan menentukan Anwar jadi Perdana Menteri? Ini belum dijawab lagi, tapi biasanya akan dijawablah dalam satu masa akan datang. Yang penting ni, special branch ni, yang is the power behind the throne. Boleh katakan kuasa di belakang tabir. Because special branch ni banyak memain peranan. Misalnya kalau seseorang tu nak dilantik kata menjadi governor bank negara lah, atau seseorang tu nak dilantik menjadi peguam negara, ataupun dilantik menjadi apa sekali lah, SPRM ke komisioner, tak kisahlah, apa saja agensi kerajaan, baik swasta, baik juga satu cawangan kerajaan, ataupun nak dilantik juga jadi menteri ke whatever.
dia kena vetting dulu tau, special branch. Termasuk juga misalnya kalau you mohon nak jadi Malaysian citizen, nak jadi warga negara Malaysia, special branch juga akan menentukan you boleh ke tak boleh diberi kerakyatan Malaysia, you boleh ke tak boleh dilantik menjadi Governor Bank Negara ke, tak kisahlah apa sekalipun. Special branch memain peranan menentukan ni. Ini penting. You have to go through special branch sebelum apa-apa boleh berlaku dalam Malaysia. Dan mengikut pengakuan special branch, termasuk siapa jadi Perdana Menteri, mereka akan menentukan. So mereka pun ada kuasa untuk menasihati ataupun tekan agung untuk membuat sesuatu perkara. Ini orang rakyat Malaysia lah tak berapa faham peranan dan kuasa special branch. Dan special branch ni asal usulnya dari apa yang hari ni kita panggil Israel. Dulu used to be Palestine ataupun Jerusalem lah. Jerusalem or Palestine. Sebelum wujudnya Israel. So, asal usul tu, kita punya special branch ni, berasal dari Israel. Dan special branch Malaysia dan special branch Singapore, kerja rapat. Very close cooperation di antara cawangan khas Malaysia dan cawangan khas Singapore. Dan kadang-kadang special branch Malaysia do a favor for Singapore. Misalnya Singapore nak orang-orang tertentu ditangkap. Tapi Singapura tak mau orang tu dihantar balik ke Singapura. Sebab takut kalau hantar balik ke Singapura, mungkin grup mereka atau grup teroris akan serang Singapura, bom airport ke dan sebagainya. So Singapura tak mau orang tu dihantar balik Singapura. So Malaysia tolong simpan orang tu dekat Kemunting. So Kemunting tu bukan saja diguna untuk menahan orang yang boleh dikatakan a threat to Malaysia ataupun ancaman kepada Malaysia, tapi ancaman kepada Singapura juga. Disimpan di Kemunting. Ini rakyat Malaysia tak tahu. Dan Singapura pun membantu special branch Malaysia dalam benda-benda tertentu. So kalau ada misal orang Malaysia yang duduk kat Singapura yang dianggap musuh kepada kerajaan, Singapura pun akan bertindak terhadap orang tersebut. So they work very close lah. In fact, special branch juga Malaysia bukan saja bekerja rapat dengan Singapura, tapi dengan Indonesia dan Thailand juga. Very close. So the issue is Singapura ni dibantu oleh Israel. Kalau Singapura dibantu oleh Israel dan special branch Singapura kerja rapat dan bantu special branch Malaysia, secara tak langsung, indirectly, special branch Malaysia juga ada link dengan Israel, indirectly. And tak heranlah sebab apabila Ottoman Empire Ottoman jatuh pada tahun 1918, 1918, British ambil alih Palestine ataupun Jerusalem. Apabila British ambil alih, British ditentang oleh kedua-dua orang Arab dan orang Yahudi. In fact, dia punya grup lah, teroris ke nak katakan, atau pejuang merdeka lah. Kalau British panggil teroris, tapi dia orang pejuang kemerdekaan. So dia ada dua grup Arab dan juga grup Yahudi. Grup Zionis tu. Sebelum ada Israel, sudah ada Zionis actually sebelum Israel. So, dia orang menentang nak try dapat kuasa atau nak memerintah di Jerusalem ataupun Palestin. So, 2 tahun kemudian, British tubuhkan special branch, cawangan khas tahun 1920. Kerja special branch ni ialah untuk mengesan dan menangkap mereka yang menentang kerajaan, baik Arab ke, Yahudi ke, kedua-dua. So, tahun 1936, laku satu perontak, orang Arab merontak dan bergaduh dengan British dan juga dengan Yahudi. Ramai mati tahun 1936. Ramai mati. Orang Arab pun ramai mati, Yahudi pun ramai mati, British pun ramai dibunuh. So tahun 1936 tu
untuk 3 tahun berlakulah satu boleh dikata orang Arab bangun dan lawan kedua-dua Yahudi dan British. Tahun 1948, 1948, iaitu 28 tahun kemudian ataupun 30 tahun lah kalau ambil dari kejatuhan Ottoman Empire. 30 tahun selepas jatuh Ottoman Empire, British serah kuasa Palestin ataupun Jerusalem kepada orang Yahudi. So 1948 lahirlah the State of Israel. 1948 laku the State of Israel, jadi British pun undur dari Palestin. Orang Yahudi ambil alih ataupun kerajaan baru, negara baru Israel ambil alih, dan semenjak itulah orang Arab ni bergaduh dengan orang Yahudi tahun 1948 hingga hari ini. So selepas British serah kuasa kepada orang Yahudi dan lahirnya the State of Israel 1948, Persekutuan Tanah Melayu juga ditubuhkan tahun yang sama, 1948 juga. So special branch atau cawangan khas Israel ataupun Jerusalem lah, yang lama dulu Jerusalem, cawangan khas tu ditransfer ke Malaya, dipindah ke Malaya. So semua pegawai polis, pegawai cawangan khas special branch tu daripada Palestin transfer ke Kuala Lumpur, transfer ke Malaya lah masa tu. Sebab selepas penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, ianya ditentang oleh Chin Peng dan Komunis Parti. So special branch Israel atau special branch Palestin yang sudah wujud selama 28 tahun. Semua veteran dari Palestin ditransfer ke Malaya. So diorang ni 28 tahun, sudah wujud 28 tahun. Banyaklah pengalaman mereka. They actually special branch masa tu lah was considered one of the best in the world. Yang terbaik di dunia. CIA pun tak ada masa tu. KGB pun adalah Russia. But special branch, the Malayan special branch, iaitu veteran dari Palestin, British lah, all the British, are considered not only the veterans but one of the best. So diorang lah pengasas cawangan khas Malaysia, the founders of the Malaysian special branch. Dan sistem dan budaya Palestin dibawa ke Malaya. Sampai hari ni special branch Malaysia ni menggunakan sistem yang sama, budaya yang sama yang diguna di Palestin semasa British memerintah Jerusalem atau Palestin, dan sebelum wujudnya the State of Israel pada tahun 48. Sebab tu taktik-taktik cawangan khas, the culture and boleh dikatakan taktik strategi cawangan khas sama macam British di Palestin dulu sebelum wujudnya the State of Israel. Same lah. So kalau kita tengok State of Israel dulu ataupun special branch sebelum State of Israel, mereka menentukan siapa akan jadi kerajaan. Jadi walaupun Palestin atau Jerusalem tu tanah Arab, tapi British menentukan yang Yahudi akan memerintah, Yahudi akan menjadi kerajaan di tanah Arab tersebut. So of course sampai hari ini banyak masalah lah. So culture, sistem special branch sampai hari ini menentukan siapa jadi kerajaan, siapa jadi Perdana Menteri. Dan tanpa campur tangan ataupun izin dari special branch, kita tidak boleh memerintah. So selagi cawangan khas ataupun special branch di Bukit Aman, selagi mereka nak Anwar sebagai Perdana Menteri, maka susah nak tumbangkan Anwar. Anwar hanya boleh ditumbangkan, kerajaan hanya boleh diguling. Kerajaan baru
hanya boleh wujud sekira Bukit Aman ataupun Special Branch nak perkara itu berlaku. Ini budaya Special Branch dari tahun 1920 di apa yang hari ini kita panggil Israel, dan tahun 48 apabila boleh dikatakan Special Branch Israel tu dipindah ke Malaya, dan until today Special Branch memain peranan menentukan siapa memerintah di Persekutuan Tanah Melayu. So yang mereka ni yang aktif sangat nak tukar kerajaan, nak jatuhkan Perdana Menteri, ambil kira bahawasanya selagi Special Branch nak Anwar jadi Perdana Menteri, mustahil Anwar digulingkan. Assalamualaikum. Salam sejahtera.